wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar atau kama qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama-sama pada hari ini. Pertamanya saya minta maaf terlewat sikit sampai dan dah habis solat maghrib kan. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung sesi kita yang minggu lepas, yang mana pada minggu lalu kita telah masuk pada bab yang berkaitan dengan kesan beriman dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan masuk muka surat yang ke-48. Muka surat 48 yang mana kita akan membincangkan tentang kesan apabila kita beriman kepada nama Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang kita dah sebutkan sebelum ni, bahawa antara hikmah ataupun kepentingan kita faham tentang maksud nama-nama Allah Subhanahu wa taala agar ia dapat memberikan kesan kepada diri kita dalam kehidupan kita. Dia bukan semata-mata kita hafal nama-nama Allah ni. Jadi kita lihat pada muka surat 48, kata penulis, sesungguhnya nama-nama Allah yang baik, iaitu Al-Asma' Al-Husna, dan sifat-sifatnya yang mulia memiliki pengaruh dalam peribadatan manusia dan dalam penciptaan alam semesta. Dan tentang kesan nama-nama Allah Subhanahu wa taala kepada penciptaan alam semesta kita telah bincangkan pada minggu yang lalu, yang mana semua perkara, makhluk-makhluk yang kita lihat, haiwan, muka bumi, tumbuh-tumbuhan, manusia, semua itu melambangkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Semua itu merupakan petanda tentang kemuliaan, keindahan nama-nama dan ketinggian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini kita akan masuk tentang perbahasan berkaitan dengan pengaruh Al-Asma' Al-Husna dalam ibadah, seperti ketundukan, kerendahan diri, khusyuk, taubat, rasa takut, cinta, tawakal dan bentuk-bentuk ibadah yang lain. Ini kerana setiap nama Allah dan setiap sifat Allah memiliki peribadatan yang khusus, yang mana ia merupakan kesan daripada nama dan sifat serta ilmu tentangnya. Jadi dalam bab ni kita akan berbincang tentang apakah kesan apabila kita beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia, dan apakah ibadah-ibadah yang berkaitan dengan setiap nama tersebut. Setiap nama Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan bincang Allah ada 99 nama atau lebih. Setiap nama Allah tu dia bukan sekadar nama, dia membawa sifat Allah. Nama Allah melambangkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita beriman dengan satu nama itu, maka apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan untuk membuktikan bahawa kita benar-benar beriman dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut? Hal ini terkandung dalam setiap bentuk ibadah, baik yang di dalam hati maupun yang ada di dalam anggota badan. Ini bermaksud apabila seorang hamba mengetahui tentang keesaan Allah dalam mendatangkan manfaat atau mudarat, memberi atau menghalang, mencipta, memberi rezeki, menghidup atau mematikan, maka ia akan membuahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala secara lahir dan batin. Jadi apabila kita semua percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Kalau kita belajar tentang tauhid rububiyah, apa takrif tauhid rububiyah? Iaitu kita percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan rezeki kepada kita, yang menurunkan hujan, yang mengawal perjalanan alam ini. Itu semua kerja Allah Subhanahu wa taala. Itu semua berkaitan dengan af'alullah. Rububiyah dia berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita dah beriman bahawa semua alam ini dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menurunkan hujan, yang memberikan rezeki kepada kita ialah Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Kita lihat ayat yang seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bizunubi 'ibadihi khabira. Bertawakkallah kepada 'alal hayy, tawakkallah kepada yang maha hidup.
Kita bila kita nak serahkan, tawakal ni apa? Maksudnya kita serahkan diri kita, urusan kita kepada seseorang. Contoh kalau dalam fiqh muamalat kita ada akad wakalah. Wakalah tu maksudnya kita lantik seseorang jadi wakil kita untuk uruskan urusan kita. Dia adalah banyak bentuk wakalah ni. Kalau dalam bisnes sekarang ada antara bentuk wakalah ialah bisnes dropshipping dan misalnya. Itu wakalah. Jadi kita lantik seseorang sebagai wakil. Wakil apa? Untuk uruskan urusan kita. Jadi bila kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Wa tawakkal 'alal hayy." Serahkanlah urusan kamu, bertawakallah kepada Allah yang Maha Hidup. Kita bila nak serahkan urusan kita, kita pasti serahkan kepada yang paling berkuasa untuk menguruskan kehidupan kita. Kita pasti menyerahkan urusan kita kepada yang tidak ada kelemahan langsung. Kita tak serahkan urusan kita kepada sesiapa yang lebih rendah daripada kita, yang tak mampu nak uruskan urusan kita. Sebab itu kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah Subhanahu Wa Taala hidup dan tidak mati. Sebab Allah kata wa tawakkal 'alal hayy. Tawakkallah kepada yang Maha Hidup. Jadi apabila ada dalam masyarakat Islam sekarang sebahagian orang yang bila dalam kesusahan dia seru orang-orang yang dah mati. Dia seru orang-orang yang dah mati. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut tawakal kepada yang Maha Hidup. Sedangkan manusia bila mereka hidup pun kemampuan mereka terhad. Apatah lagi apabila mereka telah meninggal dunia. Begitulah bagaimana iblis menyesatkan manusia, membuatkan manusia tak dapat berfikir rasional. Manusia yang hidup pun terhad kemampuan dia. Tiba-tiba kita bila dalam kesusahan, kita seru manusia yang telah mati, yang telah meninggal dunia. Na'udzubillah min zalik. Allah sebut wa tawakkal 'alal hayy. Tawakkallah kepada yang Maha Hidup, allazi la yamut, yang tidak akan mati selama-lamanya. Wasabbih bihamdih, dan bertasbihlah dengan memujinya. Jadi apabila kita percaya Allah yang Maha Hidup, maka kita akan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa bukti kita bertawakal kepada Allah? Kita serahkan urusan kita kepada Allah, terbukti dengan bagaimana kita misalnya mencari rezeki, bagaimana cara kita mencari rezeki. Saya selalu bagi contoh. Kenapa ada orang dia buat perkara haram dengan alasan untuk mencari rezeki? Dia makan rasuah misalnya. Dia bagi rasuah misalnya. Sebab apa? Sebab dia rasa kalau dia tak bagi rasuah, dia tak dapat projek tersebut, dia tak dapat job tu. Sedangkan kalau seseorang itu benar-benar bertawakal kepada Allah, dia tahu bahawa yang bagi rezeki itu Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan usaha dalam lingkungan syariat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala saja. Dia takkan buat benda haram. Bila dia beri rasuah dengan alasan untuk dia dapatkan projek tersebut, menunjukkan tawakal dia tu ada masalah. Bukan kita kata dia tak bertawakal langsung, tapi bermaksudnya tawakal dia rendah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai dia rasa kalau tak buat benda haram, dia tak dapat rezeki tu. Sebab tu disebutkan kat sini, bila kita belajar nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, kesannya pada tindakan kita, bukan sekadar kita hafal nama Allah Subhanahu Wa Taala ni. Jadi bila kita faham dan kita cuba tadabbur nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kalau benar kita belajar untuk kita amalkan, kita akan dapat kesannya sedikit demi sedikit pada diri kita. Dalam surah yang seterusnya, surah Asy-Syu'ara ayat 217, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, dan bertawakkallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Surah Al-Muzammil ayat 9, Rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai wakil, sebagai pelindung, sebagai pengurus urusan kita. Jadi ada banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang menyuruh kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Apabila seorang hamba telah mengetahui bahawa Allah adalah maha mendengar, maha melihat, maka maha mengetahui, yang tidak tersembunyi baginya sesuatu pun walaupun sekecil biji atom di langit dan bumi. Dia mengetahui yang rahsia maupun yang tersembunyi. Dia mengetahui mata-mata yang melakukan khianat dan apa yang disembunyikan dalam dada. Jadi sesiapa yang beriman dengan semua ni, yang faham tentang sifat Allah ini, yang Allah lihat semua perkara, tahu semua perkara, maka hal tersebut akan membuahkan dalam dirinya sifat berhati-hati daripada berbicara. Maka orang yang beriman Allah maha mendengar, dia akan berhati-hati apabila nak mengucapkan satu perkataan. Sebab dia tahu Allah dengar setiap butir perkataan yang diucapkan. Dan dia tahu bahawa Allah ambil kira setiap perkataan, setiap kalimah yang dilafazkan. Dia akan berhati-hati dalam melakukan sesuatu dan membisikkan dalam hati perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia akan menjadikan seluruh anggota tubuhnya hanya untuk perkara yang Allah cintai dan redai. Maksud perenggan ini maksudnya apabila seseorang dia benar faham tentang nama dan sifat Allah, dia akan memastikan semua kehidupan dia, apa yang ada dalam hati dia, apa yang diucapkan oleh mulut dia dan lisan dia, apa yang dilakukan oleh tangan dan anggota tubuh badan dia, semua itu adalah perkara yang Allah redai dan cintai. Atau dalam erti kata lain, dia akan memastikan 24 jam kehidupan dia, semua pergerakan anggota tubuh badan dia sama ada zahir dan batin, semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kata Ibn Taymiyah rahimahullah, ibadah itu apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Ibadah itu satu perkataan yang merangkumi semua perkara yang Allah suka, cintai dan Allah redha. Semua benda yang Allah suka dan redha itu ibadah. Daripada apa? Daripada kata-kata dan perbuatan, sama ada yang zahir ataupun yang tersembunyi. Jadi bila kita faham tentang nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah objektif kuliah kita, maka semoga dia membuahkan hasil dalam diri kita. Antaranya yang paling penting, kita berusaha semaksimum mungkin untuk kehidupan kita 24 jam adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan seharian kita 7 hari seminggu tu semua ibadah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatan dia? Jadi dalam kitab ni penulis membawakan banyak dalil yang menunjukkan contoh-contoh ayat Al-Quran yang berkaitan nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan apakah kesan dia kepada peribadatan manusia. Kita terus masuk muka surat yang ke-50, di mana penulis menukilkan kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Dia menyatakan, pernah ada seorang lelaki mengajak seorang gadis untuk berzina di tempat yang tidak ada orang langsung, di tempat yang sepi pada satu malam. Lalu si perempuan ini menolak. Lalu lelaki itu berkata, tidak ada seorang pun yang melihat kita kecuali bintang-bintang yang di langit ini. Lalu si perempuan ini yang diajak berzina oleh si lelaki tadi, dia berkata, namun di manakah pencipta bintang-bintang itu? Sebab lelaki itu kata, tak ada siapa yang nampak kita kecuali bintang-bintang kat langit. Lalu perempuan tu, gadis tu kata, jadi mana pula pencipta kepada bintang-bintang tu? Dia kata, tidakkah dia melihat kita? Tidakkah pencipta bintang-bintang ini melihat kita, apa yang kita lakukan? Lalu lelaki itu pun membatalkan perbuatan dosa dan keji tersebut disebabkan ilmu yang dimilikinya tentang Allah. Jadi bila perempuan tu sebut perkara tu, ingatkan dia tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang lihat, yang nampak segala apa yang dia buat. Terus lelaki tu tak jadi nak melakukan perbuatan yang keji tersebut. Bila baca kisah ni, saya teringat tentang kisah 3 pemuda yang terperangkap dalam gua, yang mana mereka berdoa dengan bertawassul dengan amal soleh mereka. Salah seorang daripada mereka, dalam doanya dia sebut, dia cerita ke Allah Subhanahu Wa Taala, pada satu masa dia pernah ajak perempuan untuk buat perbuatan yang terkutuk. Dia ajak perempuan untuk berzina,
dah hampir berzina dah, sampai waktu dah nak berzina tu, perempuan tu sebut tentang Allah pada dia. Dan waktu tu memang perempuan tu pun dalam keadaan terdesak. Panjang cerita dia, macam mana perempuan tu perlukan duit. Jadi dia hanya akan bantu perempuan tu kalau perempuan tu ikut arahan dia. Tapi di saat dah nak berzina tersebut, memang dah saat betul-betul dah nak berzina, tiba-tiba perempuan tu ingatkan dia tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Terus lelaki tu berhenti. Jadi dalam doa tu dia bagi tahu ke Allah SWT, kalau aku ikhlas tinggalkan perbuatan zina tu kerana mu, kau buka lah pintu gua ni. Dan pintu gua tu terbuka. Jadi kisah tu hampir sama dengan kisah yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Rajab ni. Kenapa lelaki tu berhenti daripada melakukan perbuatan terkutuk tersebut, sedangkan dia dah ada peluang untuk melakukannya, dan dia dah hampir nak melakukannya, dan mangsa pun ada kat depan dia? Kerana dalam hati dia masih ada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sebelum ni dia mungkin lalai, tapi bila nak buat maksiat tu dan nak hampir buat maksiat tu, dia diingatkan tentang perkara tersebut, tersentap hati dia. Jadi sebab itu kita kena cuba faham nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, yang mana itu merupakan antara benteng yang boleh membantu kita kalau kita terjerumus ke dalam maksiat untuk tarik kita balik. Dia sama macam kisah yang Ibn Rajab Al-Hambali sebutkan ni, dan kisah yang disebutkan dalam hadis tadi tentang 3 orang pemuda yang terperangkap dalam gua tu. Yang mana dengan kefahaman mereka tentang Allah, mereka kenal Allah Subhanahu Wa Taala, hampir nak buat maksiat, mereka dapat halang diri mereka daripada buat maksiat tersebut. Jadi bukanlah orang yang kenal Allah ni maksum, bukanlah maksud orang yang kenal Allah, dia faham nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dia akan jadi maksum, tak buat dosa, bukan. Tapi dia lebih mudah untuk kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada pendinding atau firewall yang lebih kuat untuk halang dia. Waktu dia nak buat maksiat, bila dia teringat ke Allah Subhanahu Wa Taala, lebih mudah untuk dia berhenti. Berbanding orang yang memang dah jauh daripada Allah, tak ada apa yang dia takut, bila dia buat maksiat, dia rasa tak ada siapa yang boleh halang dia. Jadi itu yang dimaksudkan dengan perenggan ni. Apabila seorang hamba mengetahui bahawa Allah lah yang maha kaya, maha mulia, maha baik, maha pengasih, luas kurnianya, dan bahawasanya Allah tidak perlu kepada hamba-hambanya, tetapi dialah yang selalu mencurahkan kebaikannya kepada mereka, menyayangi mereka, mahukan kebaikan untuk mereka, menghilangkan daripada kemudaratan daripada mereka, tetapi semua itu Allah buat bukan untuk dirinya, tetapi sebagai bentuk kasih sayang dan kebaikannya kepada hamba-hambanya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu tujuan Allah ciptakan manusia. Allah ciptakan manusia bukan untuk menambahkan kemuliaan Allah. Penciptaan manusia, apa yang manusia buat, tak memberi kesan sedikit pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat kebaikan yang sangat banyak, kita puji Allah setiap hari, Alhamdulillah, 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 itu tak bagi kesan apa pun ke Allah. Bahkan kalau seluruh manusia buat maksiat lawan Allah Subhanahu Wa Taala, tak kurangkan sedikit pun kemuliaan Allah. Jadi Allah cipta kita bukan untuk manfaat dirinya. Allah tak perlukan kita. Allah cipta kita untuk kita beribadah kepada dia. Dan dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi menunjukkan dalam dunia ni ada 2 makhluk yang mukallaf. Mukallaf ni maksudnya yang dibebankan dengan kewajipan, yang dia perlu bertanggungjawab untuk diri dia lah, iaitu manusia dan jin. Cuma ulama' berbahaslah, adakah cara jin beribadah sama dengan kita? Jadi ada perbahasan, ada yang kata tak sama. Tapi jin dan manusia dua-duanya dibebankan dengan kewajipan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dua-duanya akan nanti di hari akhirat akan dihitunglah amalan mereka. Ada jin akan masuk syurga, ada jin akan masuk neraka. Kalau kita lihat dalam syarah kitab Tauhid oleh Dr. Firanda, dia huraikan ayat ni. Dia kata jin sebagaimana manusia pun ada bermazhab, ada yang kafir, ada mukmin, bahkan di kalangan jin yang mukmin pun ada mazhab-mazhab mereka, aliran-aliran mereka, sama macam manusia juga. Jadi jin dan manusia dia mukallaf.
Sebab tu kalau ada manusia, siapa makhluk yang tak mukallaf? Haiwan. Jadi kalau ada manusia yang tak beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia sama seperti haiwan. Dia sama seperti haiwan. Cuma lagi teruk, sebab haiwan mereka tak beribadah, mereka bukan mukallaf. Pada hari kiamat nanti, lepas dijalankan hukuman qisas antara haiwan dengan haiwan, contoh bila ada haiwan yang saling zalim menzalimi antara satu sama lain kan. Kadang-kadang binatang ada yang jahat juga kan, dia pergi tanduk kawan dia dan semisalnya. Ada qisas antara haiwan dengan haiwan. Tapi lepas dijalankan hukuman qisas tu, maka haiwan tu akan jadi tanah, debu. Diorang tak ada masuk syurga, tak ada masuk neraka. Haiwan tak masuk syurga, tak masuk neraka. Sebab tu bila manusia tengok keadaan tu yang dalam Al-Quran sebut, ya laitani kuntu turaba, alangkah eloknya kalau aku jadi tanah. Orang kafir bila tengok macam tu, haiwan ni lepas dah tamat qisas mereka jadi tanah. Jadi orang kafir kata, alangkah eloknya kalau dulu aku ni tanah, aku jadi tanah. Tak ada masuk syurga, tak ada masuk neraka. Jadi macam haiwan tu je, dah settle. Di manusia sebab dia mukallaf sebagaimana jin, dia akan masuk syurga atau neraka. Kita lihat muka surat 51. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi, ya ibadi innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni, lan tablughu dharri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu tak dapat memberikan manfaat kepadaku atau memberikan mudarat kepadaku. Hadis ni panjang. Penulis hanya nukilkan sebahagian pada teks hadis saja. Saya bacakan teks penuh hadisnya. Nabi SAW sebut, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku telah menjadikan kezaliman ini haram di antara kamu. Fala tazalamu, janganlah kamu saling zalim menzalimi. Kalau kita baca hadis qudsi ni, Allah kata dia haramkan kezaliman atas diri dia. Sebab itu Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam Jami' Al-Ulum wal Hikam dia sebut, dia berpendapat bahawa bila Allah sebut macam ni, aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku, dia nak menyatakan bahawa Allah tengah bercakap tentang af'al dia, perbuatan dia. Bukannya Allah tak mampu nak buat kezaliman, tapi Allah tak akan buat. Bukan Allah tak mampu. Ada orang dia tak mampu nak buat kejahatan sebab dia lemah. Bukan sebab dia baik, sebab dia lemah. Dia nak zalimi orang apa, dia sendiri pun tak kuat, tak ada kuasa, lemah. Sebab tu dia tak zalimi orang. Kalau dia ada kuasa, dia zalimi ke orang lain. Tapi Allah yang maha kuasa, yang tidak ada yang lebih tinggi daripada dia, tidak ada yang lebih kuasa daripada dia, dia kata, aku haramkan ke atas diriku kezaliman. Maksudnya walaupun Allah maha kuasa, walaupun Allah boleh buat apa sahaja yang Allah nak, tapi Allah kata, aku tak akan lakukan kezaliman. Jadi maha suci Allah daripada sifat zalim. Kemudian Allah kata, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman yang haram antara kamu. Kalau Allah pun yang mampu buat kezaliman, yang tak ada siapa yang lebih boleh halang Allah kalau Allah nak buat, tetapi Allah kata Allah tak akan buat, kenapa manusia yang baru diberi sedikit kuasa, mungkin sedikit jawatan yang tinggi, dilakukan kezaliman kepada orang lain? Dia hanya diberikan sedikit kekuatan, bila ada orang lebih lemah daripada dia, dilakukan kezaliman. Jadi sebab tu antara yang kita belajar nanti, kenapa apabila kita belajar nama dan sifat Allah, bagaimana nak bertindak dengan nama dan sifat Allah. Bila kita faham Allah tak zalimi hamba, maka kita kena ingat, kita lagi tak layak untuk zalimi hamba. Siapa kita nak zalimi orang lain? Allah yang maha kuasa pun tak zalimi orang. Siapa kita yang berhak untuk menzalimi orang lain? Fala tazalamu, Allah kata janganlah kamu saling zalim antara satu sama lain. Ya ibadi kullukum dallun, wahai hamba-hambaku, kamu semua sesat. Illa man hadaitu, kecuali sesiapa yang aku bagi petunjuk kepada dia. Fastahduni ahdikum, mintalah petunjuk daripadaku, nescaya aku akan berikan petunjuk kepada kamu. Jadi manusia ni, kita semua perlukan Allah. Sebab tu kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Allah kata semua manusia sesat kecuali orang yang Allah bagi hidayah.
Jadi bila kita faham Allah Al-Hadi, Allah yang maha memberi hidayah, maka Allah sebut fastahduni, mintalah petunjuk daripadaku, nescaya aku akan berikan petunjuk. Ya ibadi kullukum ja'iun, wahai hamba-hambaku, kamu semua lapar, illa man at'amtuh, kecuali orang-orang yang aku bagi makan. Fastat'imuni, mintalah makanan daripadaku. Ut'imkum, Allah kata fastat'imuni, minta makanan daripadaku, nescaya aku akan bagi kamu makan. Ya ibadi kullukum arin, wahai hamba-hambaku, kamu semua bertelanjang, tak ada pakaian, illa man kasautu, kecuali sesiapa yang aku beri pakaian kepada dia, sesiapa yang aku pakaikan pakaian kepada mereka. Fastaksuni aksukum, mintalah pakaian daripadaku, mintalah agar diberikan pakaian daripadaku, nescaya aku akan berikan pakaian kepada kamu. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a, wahai hamba-hambaku, Allah kata, sesungguhnya kamu buat dosa siang dan malam, dan aku mengampuni dosa-dosa kamu keseluruhannya. Fastaghfiruni, jadi mintalah ampun daripadaku, aghfir lakum, nescaya aku akan ampuni kamu. Panjang hadis qudsi ni. Ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni, wahai hamba-hambaku, kamu tidak akan dapat memberikan manfaat atau mudarat kepadaku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum, wahai hamba-hambaku, seandainya yang paling awal di kalangan kamu, makhluk yang pertama, manusia yang pertama, wa akhirakum, dan makhluk yang terakhir, maksud ke semua manusia, wa insakum wa jinnakum, manusia dan jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahid, kalaulah semua makhluk yang mukallaf ni, manusia, jin, daripada zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir dari kiamat, termasuk jin juga, semua ala atqa qalbi rajulin wahid, semua berada pada hati satu manusia yang baik, yang paling bertakwa. Maksud, kalaulah semua makhluk yang mukallaf ni, jin dan manusia, mempunyai hati manusia yang paling bertakwa, hati siapa paling takwa? Rasulullah SAW. Allah kata, kalaulah misalnya semua manusia ni hati dia macam hati Rasulullah SAW, baik macam Rasulullah SAW, ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a, itu tak tambahkan sikit pun kekuasaanku. Allah nak bagi tahu kita, semua benda yang kita buat, kebaikan yang kita buat, tak bagi kesan ke Allah pun, kita yang dapat kesan dia. Kita beriman ke, kita kafir ke, kita baik ke, kita zalim ke, tak bagi kesan ke Allah. Hatta kalau semua manusia beriman, baik macam Nabi Muhammad SAW pun, semua jin baik macam Nabi Muhammad SAW pun, tak bagi kesan ke Allah. Maksudnya Allah tak perlukan kat makhluk. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid, kata Allah, wahai hamba-hambaku, kalaulah yang paling awal di kalangan kamu dan paling akhir daripada jin dan manusia, semua manusia dan jin, kanu ala afjari qalbi rajulin wahid, semua manusia dan jin daripada dulu sampai hari kiamat mempunyai hati yang manusia yang paling teruk sekali. Misalnya, kalaulah semua jin dan manusia di zaman Nabi Adam sampai hari kiamat semuanya jahat macam Fir'aun, ma naqasa zalika min mulki syai'a, kata Allah, dia tak mengurangkan kekuasaanku sedikit pun. Ada orang mungkin rasa kalau dia buat dosa tu, padan muka Allah, aku tak ikut cakap dia. Tak kurangkan sikit pun kekuasaan Allah, tak kurangkan sikit pun kemuliaan Allah, sebab Allah tak perlukan kita. Kata Allah lagi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni, dia kata, kalaulah semua manusia dan jin daripada awal sampai akhir meminta kepadaku, fa'ataitu
kulla insanin mas'alatah, dan aku berikan kepada semua manusia tu segala permintaan mereka. Ma naqasa zalika mimma indi, dia tak kurangkan sikit pun apa yang aku miliki. Daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, daripada jin dan manusia, kalau semua minta ke Allah Subhanahu Wa Taala pada satu masa, tak kurangkan apa-apa yang Allah miliki pun Allah boleh bagi. Tak ada masalah pun ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ma naqasa zalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Dia tak kurangkan apa pun, hanya seperti sebatang jarum kita masukkan kat dalam laut, tak bagi kesan apa pun kat air laut tu. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amal-amal kamulah yang aku kira untuk kamu, aku ambil kira untuk kamu. Thumma uwaffikum iyyaha, dan kamu akan diberikan atas apa yang kamu buat. Faman wajada khaira falyahmadillah, sesiapa yang mendapati kebaikan hendaklah dia puji Allah. Wa man wajada ghaira zalik, siapa yang mendapati selain daripada itu, fala yalumanna illa nafsah, janganlah dia salahkan kecuali diri dia sendiri. Hadis Qudsi yang sangat panjang. Tuan-tuan, bila kita belajar hadis Qudsi, kita akan dapati hadis Qudsi fokus dia tentang sifat-sifat ketuhanan. Macam hadis Qudsi yang kita belajar hari ni, dalam kitab ni dia hanya pendek je ambil yang ibadi innakum lan tablughu naf'i, tapi saya quote penuh hadis Qudsi tu sebab isi kandungan dia sangat penting untuk kita. Kita jangan rasa Allah Subhanahu Wa Taala perlu kat kita. Kita yang perlu dekat Allah. Kita jangan rasa apa yang kita buat bagi kesan kat Allah. Tak ada kesan sikit pun kat Allah. Sebaliknya, baik dan buruk yang kita buat, kesan dia adalah kepada diri kita sendiri. Apabila seorang hamba mengetahui akan hal ini, dia faham bahawa Allah tak perlukan dia, maka akan membuahkan dalam dirinya rasa harap kepada Allah dan tamak terhadap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan meminta semua keperluannya kepada Allah dan sentiasa rasa memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Fatir ayat 15 kata Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang fakir kepada Allah. Apa maksud fakir? Kalau fakir kita faham dalam konteks manusia dengan manusia, orang yang selalu meminta-minta. Dia perlukan kepada orang lain untuk penuhi keperluan hidup dia. Jadi kita semua, sekaya mana pun kita, setinggi mana pun jawatan kita, kita adalah fakir di hadapan Allah. Sebab kita sentiasa perlu kepada Allah. Kemudian Allah sebut, Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Fakir lawan dia ghani. Ghani ni kita biasa terjemah kaya, tetapi dia bukan kaya ni biasa kita nampak dari sudut harta. Tapi ghani ni dia membawa maksud yang lebih besar, iaitu dia tak perlukan kepada sesiapa pun. Sebab tu lawan dia adalah fakir. Fakir ni sifat manusia. Kita bukan saja perlukan Allah, bahkan kita saling perlu antara satu sama lain dengan manusia lain. Hatta orang yang paling kaya sekalipun, dia perlu kepada orang lain untuk uruskan urusan dia. Raja yang sangat hebat memerintah satu negara, dia tetap perlukan kepada pengawal keselamatan untuk jaga istana dia. Dia tetap perlu kepada orang lain. Kita manusia memang fakir. Kita saling perlu memerlukan antara satu sama lain. Apatah lagi kita sangat perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dia maha kaya, Al-Ghani. Dia tak perlukan kepada manusia. Jadi kata penulis, rasa harap ini membuahkan banyak sekali bentuk peribadatan, sama ada yang lahir ataupun batin, sesuai dengan ilmu dan pengenalan hamba tentang Allah. Jadi sejauh mana ibadah kita, dia bergantung kepada sejauh mana kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Makin kuat ilmu pengetahuan kita tentang Allah, makin banyak yang kita tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala,
maka makin banyaklah ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makin kurang ilmu pengetahuan kita tentang Allah, maka makin kuranglah ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seseorang hamba mengetahui akan keadilan Allah, kemurkaan, seksa, kemarahan dan azabnya, maka ini akan menghasilkan rasa takut dan berhati-hati. Wattaqullah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah azabnya sangat pedih. Jadi ada banyak dalil dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang sifat rahmah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam masa yang sama juga menceritakan tentang hukuman Allah yang pedih kepada sesiapa yang ingkar arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berhenti sebentar untuk azan. InsyaAllah kita akan sambung selepas azan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pada muka surat yang ke-52 pada bahagian yang bawah ni. Apabila seseorang hamba mengetahui kesempurnaan dan keindahannya, maksudnya keindahan nama-nama Allah, maka hal ini akan menimbulkan perasaan cinta yang khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerinduan yang besar untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesiapa sahaja, kita semua apabila kita faham, kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita kenal dengan nama-nama Allah yang mulia, nama-nama Allah yang indah, sifat-sifat Allah yang agung, maka kita akan rasa nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu merupakan antara ciri manusia beriman, dan bahkan
nikmat yang paling besar di syurga nanti ialah bila kita dapat lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni kita bila bincang tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kita memang tak dapat nak bayangkan. Bahkan segala apa yang terbayang di kepala kita, di minda kita, itu bukan Allah. Jadi kita semua nak tengok Allah. Kita semua nak tengok Allah, dan itulah nikmat yang paling besar selepas kita masuk syurga, apabila kita dapat lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, "Wa man ahabba liqa'ahu Allah, ahabballahu liqa'ah." Sesiapa yang suka untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala suka untuk bertemu dengan dia. Hadis ni panjang, daripada Ubadah bin As-Samit. Nabi sebut, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu." Sesiapa yang suka jumpa Allah, Allah suka nak jumpa dia. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa man kariha liqa Allah." Sesiapa yang tak suka nak jumpa Allah, karihallahu liqa'ahu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun tak suka nak jumpa dia. Jadi Aisyah radhiyallahu anha bila dengar hadis Nabi SAW, hadis tu pendek je dalam kitab ni, saya ambil teks dia yang penuh. Bila Aisyah dengar, qalat Aisyah kata, atau isteri-isteri baginda SAW yang lain kata, "Inna la naqrahul maut." Sesungguhnya kami semua tak suka mati. Sebab maksud jumpa Allah tu matilah. Kita nak jumpa Allah kena mati dulu. Jadi macam mereka rasa macam tu susahlah, sebab kami semua memang tak suka mati. Kita semua tak suka mati, kan? Jadi macam tu nanti Allah tak sukalah jumpa kita. Jadi sebab mereka faham maksud tak suka jumpa Allah ni, maksudnya bila seseorang tu tak suka mati. Jadi kata Nabi SAW, "Laisa dzak." Bukan macam tu. Bukan macam tu. "Walakinnal mu'min idza hadarahul maut." Orang beriman apabila kematian datang pada dia, sampai pada waktu ajal dia tu, "Busyira biridwanillahi wa karamatihi." Dia akan diberikan khabar gembira tentang keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kurniaannya. "Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amama." Waktu tu orang yang beriman bila dia mati, malaikat akan datang dalam bentuk yang terbaik. Dia akan gembira. Kata Nabi SAW, "Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amama." Tak ada apa yang paling dia sukai melainkan apa yang ada di hadapan dia. Fa ahabba liqa Allah. Dan waktu tu dia suka nak jumpa Allah. Jadi apa yang Nabi SAW bagi tahu ni ialah berkaitan apa yang berlaku ketika kita nak mati nanti. Bukannya perasaan tak suka kepada kematian tu menjadi bukti kita tak suka jumpa Allah, bukan. Itu sifat fitrah manusia, tak nak mati, takut kat mati semua. Walaupun sifat takut kat mati tu sifat tercela lah, tapi bukanlah itu yang dimaksudkan dengan hadis ni. Maksudnya nanti Allah tak suka jumpa kita. Hadis ni cerita tentang apa yang berlaku pada orang beriman bila saat kematian datang pada dia. Bila malaikat datang dalam bentuk yang terbaik yang menggembirakan dia, maka waktu tu dia sangat gembira. Fa ahabba liqa Allah. Waktu tu dia akan suka nak berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ahabballahu liqa'ah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan suka nak jumpa dengan dia. Wa innal kafir. Manakala orang kafir pula, iza hudira, apabila datang waktu kematian, busyira bi azabillahi wa uqubati. Bila datang waktu ajal dia, malaikat datang juga. Kalau kita lihat dalam hadis Al-Bara' bin Azib, hadis yang panjang tentang apa yang berlaku bila datang hari kematian, macam mana roh ditarik. Jadi orang kafir, malaikat akan datang, malaikat yang cabut nyawa akan datang dalam bentuk yang tak disukai lah. Dan akan disampaikan berita kepadanya tentang apa? Azab Allah dan hukuman yang menanti dia. Falaisa syai'un akraha ilaihi mimma amamah. Waktu tu tak ada benda yang paling dia benci kecuali apa yang ada ke hadapan dia tu. Dia tak suka apa yang sedang berlaku tu. Malaikat bagi tahu azab yang akan menanti dia. Malaikat jumpa dia dalam keadaan yang tak menyeronokkan, wajah yang buruk dan semisalnya. Kariha liqa Allah. Dan orang kafir itu, dia tak nak jumpa Allah. Dia benci, dia tak suka nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Wa karihallahu liqa'ah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun tak suka nak jumpa dia. Jadi macam mana kita nak dapatkan rasa suka bertemu Allah bila nak mati ni? Perkara yang paling penting ialah untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kenal Allah waktu kita hidup ni.
Waktu ada masa ni kita cuba untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Kahfi ayat 110 kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Sesiapa yang berharap untuk bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah dia melakukan amal soleh. Orang yang dia berharap untuk bertemu dengan Allah. Siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah? Orang yang benar-benar kenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang betul-betul nak jumpa Allah, dia akan beramal soleh. Bukanlah dia berangan-angan nak jumpa Allah, tetapi cita-cita tu akan disertai dengan amalan. Dia akan buat amal yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia tidak akan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu pun. Jadi itu tamatlah bab kesan mengetahui nama-nama Allah kepada ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk muka surat yang seterusnya 54 yang bertajuk semua nama Allah Subhanahu Wa Taala adalah baik. Jadi kita lihat penulis bawa banyak dalil daripada Al-Quran. Pertama surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki al-asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Fad'uhu biha, berdoalah kepada Allah dengan nama-namanya. Ini merupakan dalil untuk kita bertawassul dalam doa kita dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah antara faedah bila kita belajar nama Allah, kita faham nama Allah, kita dapat bertawassul dalam doa kita. Kita sebut nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Kalau kita tak faham tentang nama Allah, kita hanya tahu nama Allah sikit je, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, itu je lah nama yang kita akan ulang setiap kali doa. Tapi bila banyak nama Allah yang kita tahu, kita faham maksud dia, maka banyaklah nama Allah yang boleh kita sebutkan ketika kita berdoa. Kemudian Allah sebut wazarul ladzina yulhiduna fi asma'i, tinggalkanlah mereka yang menyeleweng dalam isu nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak manusia yang menyeleweng dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada zaman Nabi SAW lagi. Golongan Nasara dia menyeleweng apabila menyifatkan ada Tuhan bapa, ada Tuhan anak. Mereka menyeleweng dalam hal tersebut. Begitu jugalah dengan kaum musyrikin dan semisalnya, mereka menyatakan bahawa malaikat itu adalah anak perempuan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menyeleweng dalam sifat-sifat Allah. Mereka meletakkan sifat melahirkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ada anak dan semisalnya. Jadi Allah suruh kita tinggalkan golongan-golongan yang menyeleweng dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan mendapat balasan atas apa yang mereka buat. Surah Taha ayat 8 Allah sebut Allahu la ilaha illahu. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia. Lahul asma'ul husna. Dia mempunyai nama-nama yang indah, yang terbaik. Yang seterusnya surah Al-Hasyr ayat 24 kata Allah Subhanahu Wa Taala, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asma'ul husna. Dialah Allah yang mencipta, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Sifat Al-Khaliq, Al-Bari', Al-Musawwir ni hampir sama, tapi ada peneliti lain dia. Lahul asma'ul husna, baginya nama-nama yang indah. Jadi banyak kali dalam Al-Quran Allah sebut bahawa nama-nama Allah kesemuanya indah. Kesemuanya indah. Oleh kerana itu disebutkan di sini, oleh kerana itu nama-nama Allah adalah sebaik-baik nama dan tidak ada yang lebih baik daripadanya. Tidak ada yang menyamai atau menandingi atau menyerupai maksudnya.
Jadi nama Allah yang terbaik, tidak ada sesiapa pun yang namanya seindah nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tidak ada yang menyerupai makna kepada nama-nama Allah tersebut. Adapun mengertikan atau menterjemahkan nama Allah dengan bahasa atau perkataan yang lain tidak akan sama dengan maksud asalnya. Tetapi hal tersebut hanya untuk mendekatkan kita kepada kefahaman kerana kesempurnaannya dalam makna dan lafaznya. Jadi bila kita terjemahkan maksud, sebab tu kadang-kadang perkataan nama Allah tu bila kita nak terjemah, kita terpaksa terjemah dengan pelbagai huraian. Sebab bagaimana mendalamnya maksud nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Jadi nama-nama Allah, daripada bab ni kita ketahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nama-namanya indah dan tidak ada sama dengan makhluk. Kita lihat kat bawah disebutkan nama-nama Allah semuanya baik ditinjau daripada sudut makna dan hakikatnya, bukan hanya daripada lafaznya. Kerana jika hanya daripada lafaznya tanpa makna, tidaklah dikatakan ia mulia dan tidaklah menunjukkan pujian dan kesempurnaan. Kenapa pengarang sebutkan perkara ni? Sebab ada sebahagian manusia, sebahagian umat Islam, dia percaya bahawa nama Allah ini tidak ada kaitan dengan sifat Allah. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahman lah. Apa maksud Ar-Rahman? Tak ada apa-apa. Dia kata Ar-Rahman tu Ar-Rahman, tak bawa apa-apa maksud. Dan tak juga menunjukkan sebarang sifat pada Allah. Jadi penulis kata, kalaulah sekadar Ar-Rahman tu satu nama yang tak ada maksud dan tak menunjukkan sebarang sifat Allah, maka tak ada apa-apalah dengan nama tu. Apa yang mulia dengan nama tu? Maksud dia pun tak difahami. Sebaliknya perkataan Ar-Rahman itu mulia bila kita faham maksud dia. Dan kemudian dia membuktikan sifat Allah yang luas rahmat dia. Jadi memang ada satu kelompok daripada umat Islam yang mana dia menafikan sifat Allah secara total. Allah tak ada sifat. Sebab apa dia kata Allah tak ada sifat? Sebab dia kata kalau kita kata Allah ada sifat, contoh, kita kata Allah ada sifat mendengar, kita dah samakan Allah dengan makhluk. Jadi kita mana boleh samakan Allah dengan makhluk? Kafir. Jadi dia kata Allah tak ada sifat. Jadi kalau orang argue, tapi ni nama-nama Allah takkanlah nama Allah ni tak ada maksud. Dia kata, yalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, itulah dia. Dia tak menunjukkan sebarang sifat. Jadi kalau diterima idea ni, maka kita akan menghilangkan keindahan nama-nama Allah. Sebab nama-nama Allah ni indah dia pada maksud dia tu. Apa yang dibawa dengan nama tersebut. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan nama-nama Allah menggambarkan sifat-sifat Allah. Nama Allah datang daripada sifat Allah. Nama Allah menunjukkan sifat Allah. Disebutkan di sini, kalau kita terima idea yang menyatakan bahawa nama Allah tu tak menunjukkan sifat Allah, tak membawa sebarang erti, hal tersebut akan menjadikan nama Allah yang menunjukkan akan kekerasan, kemurkaan dan seksa boleh diganti dengan nama yang menunjukkan akan kasih sayang dan kebaikan. Maksudnya apa? Kalau kita terima idea yang cakap macam tu, maksudnya tak ada beza lah maksud Ar-Rahman Ar-Rahim dengan Al-Jabbar yang maha memaksa, Al-Muntaqim yang membalas dendam. Itu semua nama-nama Allah. Dan maksud dia bukan maksud negatif, dia maksud yang mulia. Dan kalau macam tu, kalau diterima idea tersebut bahawa nama Allah ni tak ada sebarang maksud, maka bolehlah kalau kita nak doa ke Allah, ya Allah, kita doa, kita sebut nama Allah, tapi kita sebut nama yang tak sesuai dengan permintaan kita. Contoh, kita kalau minta ke Allah supaya Allah ampuni kita, kita akan sebut apa? Ya Ghafur, Ya Rahim, Ya Tawwab, sesuai dengan permohonan kita kan, untuk Allah ampuni dosa kita. Jadi kalau kita faham nama ni semua tak ada sifat, tak menggambarkan sifat Allah, maka bolehlah kita doa ke Allah, wahai Tuhan yang maha membalas dendam, Ya Muntaqim, ampunilah aku. Pelik tak lafaz doa tu? Tak kena, tu nama Allah, tapi tak kena dengan permintaan kita. Sebab tu kesan kita belajar tentang nama-nama Allah ni, kita akan tahu apakah nama Allah yang layak, yang sesuai kita sebut dalam doa kita. Sebab cara nak bertawasul dengan nama Allah dalam doa ialah dengan memilih nama-nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Oleh kerana itu, setiap nama Allah akan menunjukkan makna kesempurnaan dan tidak akan menunjukkan nama yang lain. Ar-Rahman menunjukkan sifat kasih sayang rahmat Allah.
Al-Aziz menunjukkan sifat kemuliaan. Al-Khaliq menunjukkan sifat penciptaan. Al-Karim menunjukkan sifat pemurah kedermawanan. Jadi semua nama Allah akan bawakan maksud nama-nama yang mulia. Kemudian penulis bawakan kat bawah ni satu contoh apa yang berlaku di sebagai orang Arab. Yang mana kalaulah kita terima nama Allah ni tak ada maksud apa-apa, maka akan jadi pelik. Ketika sebahagian Arab mendengar seseorang membaca was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Pencuri, sama ada lelaki atau perempuan, potonglah kedua tangan mereka. Sebagai apa? Pembalasan daripada apa yang mereka lakukan, sebagai seksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lepas baca ayat itu, orang tersebut dia akhiri ayat tersebut dengan sebut Allahu Ghafurur Rahim. Dia tersilap. Jadi bila orang Arab tu dengar, dia kata tak kena ayat ni, ayat tentang hukuman kepada orang yang mencuri, tiba-tiba diakhiri dengan Allahu Ghafurur Rahim. Allah yang Maha Pengampun dan penyayang. Tak kena. Jadi orang tu kata, orang tu ingkar, walaupun dia mungkin tak hafal Quran, tapi dia kata ini bukan kalamullah. Mustahil ayat Allah macam ni. Mustahil. Benda tu salah. Sebab tak kena sifat Allah, nama Allah tu dengan apa yang sedang dibincangkan dalam ayat tu. Lepas tu orang tu sebut Wallahu Azizun Hakim. Lepas orang tu baca Allah itu maha berperkasa dan maha bijaksana, maka orang Arab tu kata betul. Kali ni betul. Sebab perkasa dan maha bijaksana sesuai dengan ayat as-sariqu was-sariqah tu. Sebab dia kata mustahil untuk ayat tentang hukuman kepada pencuri tiba-tiba sebut Allahu Ghafurur Rahim. Tu tak kena. Dia punya konteks ayat tu takkan jadi. Apa yang nak disampaikan di sini bahawa setiap nama Allah Subhanahu Wa Taala tu ada maksud dia. Ada maksud dia. Jadi perlu diletakkan pada tempat yang sepatutnya. Bila berdoa pun kita gunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang sesuai dengan permintaan kita. Jadi insya-Allah pada minggu hadapan kita akan sambung bab ni. Kita masih dalam bab semua nama Allah Subhanahu Wa Taala baik. Kita akan sambung pada muka surat 57. Jadi ada sebarang soalan sebelum kita solat Isyak? Muslimin ada soalan? Muslimah ada soalan? Ya, kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta